So bagi tepukan temeruk untuk kita punya top NE, kita ada Muhammad Hai semua. Hafiz. Muhammad Hafiz ini. Say hi Muhammad Hai. Hafiz. Ya, dia baru je lepas vaksin. So nanti orang tanya dia banyak lagi soalan ya. Yeah, kita ada another top NE. We have Nikki here. Hi Nikki. Halo, morning. Selamat pagi. Nikki, you can say hi. Hai. Yes, pagi Nikki. Hi. Morning. Then we have Miss Rose here. Top NE, Miss Rose. Hi everyone, Miss Rose, say morning. hi. Hi everyone, morning. Hi, morning. Alright. So kita ada hebat-hebat punya top NE to do sharing for you. Because kalau kita nak jadi the best, we always learn from the best. Okay, so 3 top NE sini memang best-best. So let's not wait, kita start from sharing. Okay, Muhammad Hafiz, you ready? Yes, ready. Yes, okay, right. Let me share your screen. Sekejap ya. Okay, can see my screen? Yes, I can. Alright, come, let's go. Alright. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Muhammad Hafiz bin Jamal di bawah grup EA Group, NCM Abdul Muiz dan AM saya Ani Zahani lah. Okay, jarang hai semua. Jarang saya dapat ni kan apa? Cakap dekat majlis dekat program kuku lah. Session ni. Yeah. So firstly saya nak terima kasih dulu dekat NCM saya, NCM Abdul Muiz. Dia adalah penggerak kepada AA Group. Dia banyak membimbing kami semua, banyak memberi idea untuk marketing, untuk closing dan ilmu-ilmu berlainan lah. Terima kasih kepada juga NM saya, NM Erni Zahani yang banyak bantu saya. NM saya sebelum ni, NM Hanafi juga banyak bantu saya. Dan rakan-rakan di bawah rangkaian EA Group yang banyak juga membantu saya kalau customer jauh-jauh kan, mereka banyak membantu saya. Alright. Okay, so boleh next slide. Okay, ini sedikit sebanyak tentang background saya. Okay, sebelum ni saya pernah bekerja sebagai ejen lesen mandu dan guru tuition. Semasa saya belajar 4 tahun saya kerja part time. Lepas tu dah habis belajar tu saya buat ejen unit trust dan ejen hartanah daripada 2015. Sambil tu buat jualan online jugalah. Okay, then pada secara official ni saya jadi ejen kuku pada bulan 4 2018. Masa tu saya tengah cari-cari lubuk untuk yang duit tu cepat turun, sebab saya nak rolling duit laju kan. So daripada tu saya start join kuku. Waktu saya join kuku tu saya tak adalah dapat sale banyak sangat terus. Sale saya sikit je sebulan, kadang-kadang bawah 5, bawah 10. Masa tu NM Hanafi banyak bantu saya lah. Masa saya start join kuku tu saya buat marketing ni, Facebook ad dulu. Okay, saya try Facebook ad. Lepas tu saya laburkan duit, dapat commission pun saya tak belanja, saya terus testing lagi. Dan berapa bulan saya buat Facebook ad, tiba-tiba Facebook ad algoritma dia berubah, kos jadi mahal. Lepas tu saya tak jumpa cara lah untuk membuat marketing yang berkesan dengan Facebook ad pada masa tu. Tapi sekarang ni saya tengok dah ramai dah ejen kuku yang dapat rentak Facebook ad kembali kan. Okay, then bila saya dah start tu, okay, saya fikir cara lain, saya masuk pada SEO pula. Sebab hobi saya blogging dan masa saya menjadi ejen lesen mandu 4 tahun tu pun saya marketing guna SEO. So dari situ saya start promote kuku guna SEO. Saya buka Google, saya tengok dulu apa yang top NM buat dekat Google. Dari situ saya try belajar cara mereka. Dan saya dalam beberapa bulan dapat hasil. Tapi lepas beberapa bulan lepas tu saya tengok ramai buat Google Ads. Daripada situ saya belajar pula Google Ads. Waktu tu saya zero lagi Google Ads. Apa yang saya buat, saya buka YouTube, saya cari tutorial macam mana nak buat Google Ads. Saya baca forum, saya baca website dan saya terus testing. Saya testing tu berapa bulan jugalah nak dapatkan setting yang cun untuk saya sendirilah.
So sampai sekarang ni pun saya masih fokus marketing guna Google Ads 2019, 2020 dan sampai sekarang. Sebenarnya saya sebelum ni sales tak adalah banyak sangat, cuma bila PKP ni kan, sebelum ni sales dia terpecah kepada dua, offline dengan online. Tapi bila PKP ni trafik tu banyak kepada online. So pada masa itulah sales saya tiba-tiba naik, lepas tu cost marketing saya pun saya ganda-gandakan. Sebab itulah saya boleh dapat hasil yang macam ni. Tapi apa pun saya harap PKP ni cepat habislah. Sebab banyak urusan kita semua ni terganggu sebab PKP ni. Okay. Alright. Alright, next slide. So, Okay. yeah. Alright. Ni daily routine saya. Okay, saya walaupun kerja sendiri, saya memang disiplinkan diri saya 8 pagi hingga 5 petang saya akan duduk depan komputer. Saya biasa NM saya memang tak pernah push saya, tak perlu contact saya dah buat marketing ke belum kan. Kita kena push diri sendiri, diri kita sendiri sebab yang nak dapat income tu kita, bukannya NM kita. Dan saya memang selalu tambah ilmu. Saya banyak membaca, saya banyak tengok video dekat YouTube, ilmu marketing, ilmu berkaitan dengan ni lah salesman. Okay, next saya buat marketing. Marketing saya ni Google Ads saya memang target satu Malaysia. Saya adalah ejen kuku untuk satu Malaysia. Lepas tu iklan saya memang saya on hampir 24 jam. Memang hampir setiap masa saya on je iklan saya. Okay, next saya setiap hari saya follow up prospect. Biasa dekat Google Ads ni customer dia masih mood survey lagi tau. So daripada situ kita dapat leads, kita kena follow up lah prospek tu. Hantar dia promo-promo terbaru. Okay. Next saya akan follow up pelanggan yang baru pemasangan. Okay. Ni macam kelas NCO IV bulan lepas. Yang ni saya amalkan daripada dulu, walaupun dulu masa mula-mula sales saya sikit lah. Setiap kali dapat customer tu, hari pemasangan ataupun keesokannya paling lewat, saya akan contact customer saya. Saya tanya dia macam mana pemasangan. Okay, next saya akan pastikan customer save nombor saya. Macam mana saya nak pastikan customer save nombor saya tu, saya cakap dengan customer, kalau nak tukar alamat, nak tukar kad debit, mesin rosak, ada apa masalah, nak cek servis, nak cek bayaran, WhatsApp je saya. Walaupun customer ni dia boleh guna apps, dia boleh guna boleh call hotline, tapi saya manjakan customer untuk apa-apa cari je saya akan bantu mereka. Sebab tak susah pun nak check kan. Kalau customer WhatsApp buka sistem sekejap screenshot hantar ke dia, mesin ada masalah sekarang ni, just type ke WhatsApp suruh NM saya reportkan. So daripada situ customer tengok kita kita sentiasa ada untuk customer, akan datang tu mudah untuk dapat sale. Ni pelaburan masa lah yang saya berikan. Sebab saya ni setiap bulan memang saya akan dapat sale daripada existing customer. Sebab mereka dah tengok lah macam mana saya servis mereka. Okay, next saya akan simpan nombor telefon customer mengikut bulan pasang. Contohnya saya save depan tu 08/21 nama dia Ahmad. Contohlah. Okay, ni mudah tau untuk kita follow up existing customer. Tak perlulah kita nak follow up, kita kena buka sistem ke kan. Kadang-kadang sambil duduk tengok TV baring-baring pun kita just search customer yang pasang pada bulan sekian-sekian, kita inilah tanya khabar ke apa. Contoh sekarang ni bulan 8, customer yang bulan 4 tu dah patut servis. So saya inilah hai dia lah, tanya dah dapat call ke untuk servis. Kalau nak nak set masa sendiri boleh guna apps. So saya daripada situ saya ni kekalkanlah hubungan dengan customer saya. Tu inilah daily routine saya setiap hari. Okay, alright. Yeah, tips Alright. Hafiz. Okay, tips saya pertamanya kita jangan judge pocket prospect. Okay, jangan bila customer WhatsApp kita terus King Top 66 daftar sekarang. Kita jangan terlalu kejar itulah. Sebab prospek ni kita tak tahu kehendak dia, kita kena tanya dia rumah dia ada kanak-kanak ke, ada orang tua ke. Kita suggest dia mesin yang inilah yang bersesuaian, sebab lagi tinggi harga kita dapat jual tu lagi banyak komisen kita. Okey, seterusnya sentiasa positif. Sentiasa positif ni kita kena positif tentang hala tuju syarikat, perubahan syarikat.
dia punya direction dia punya produk, dia punya new promotion. Kita kena sesa positif sebab syarikat ni dia nampak tahu daripada atas apa perubahan sekeliling yang berlaku. Kita pula nampak apa yang depan kita je sebagai ejen. Jadi kita jangan terlalu banyak komplain kalau ada apa-apa perubahan dekat dalam company, kita just follow aja. Daripada situ bila kita kekalkan positif, semangat kita akan kekal untuk buat marketing. Dan inilah buat aktiviti setiap hari lah. Okay, next kurangkan gosip dan berbawang. Ni saya memang kalau tengok Facebook saya ada beberapa Facebook utama saya pun tak ada aktif lah. Saya memang jaranglah buka Facebook. Saya lebih selalu lepak dekat forum kat internet. Ni kadang kita kalau membawang menggosip pasal negara, pasal artis kan, baca komen dekat Facebook pun setengah jam habis masa. Sebenarnya masa tu bahagia kita boleh isi dengan benda-benda positif yang lain. Okay, next, lebihkan action. Jangan terlalu banyak bercakap lah. Biasa bila kita action tu nanti orang akan nampak sendiri apa yang kita lakukan. Kita tak perlu nak terlalu cakap lah apa yang kita buat. Okay, next, kekalkan mood gembira setiap hari. Ni saya memang hari-hari saya memang kekalkan mood saya. Saya tak bergaul sangat dengan orang yang negatif. Lepas tu saya pun tak bergaduh sangat dengan orang. Kalau customer tu macam nak betul je kan, tu saya biar je. Saya kadang-kadang bila kita nak gaduh sales tu susah masuk. 3 hari ke seminggu susah sales nak masuk sebab mood kita ni geram je. So, bila saya positif setiap hari tu memang sales lebih mudah nak masuk lah. Saya juga akan happykan orang sekeliling saya, keluarga saya, orang berdekatan saya, jiran-jiran saya. So sedikit sebanyak rezeki akan murah lah. Biasa kadang pagi-pagi saya sarapan, saya jalan-jalan lalu tengok orang kutip kotak kan, saya berhenti jap kasih duit kat dia, happykan dia. So hari tu mood saya pun okey, sales senang masuk. Okey. Next, letakkan matlamat income untuk orang lain. Okey, kadang kan kalau kita letak matlamat income kita untuk diri sendiri, income yang kita dapat tu cukup untuk diri kita saja. Tapi kalau kita letak matlamat income kita untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk bantu orang, satu hari nanti insya-Allah ni Allah akan tunjukkan jalan macam mana kita nak buat benda baik tu. Mungkin tak adalah sekejap, tapi macam saya bila saya niat baik tu mungkin dalam setahun dua lepas tu Allah tunjuk jalan macam mana saya nak buat benda baik tu untuk orang lain. Dari situ income saya akan bertambah lah. So rasanya sampai situ saja slide saya. Okay. Itu saja. Alright. Hafiz, okay, thank you for you to tell everyone. Tapi I ada soalan nak tanya you Boleh Ya Okay, boleh. so you dah almost 3 tahun dekat Kuku, betul? Ya betul. 2018 sampai sekarang. So, I nak tanya macam bulan, ini 3 bulan dah PKP, kita dah nak masuk lagi bulan 4 PKP ni. So, apa tadi you ada share kan? Tadi you kata previously mostly sales ada dari offline campur dengan online. Yeah. So, dalam 3 bulan PKP ni, apa yang you pegang untuk sendiri untuk berjaya to hit target even though 3 bulan PKP ni? Apa big why you terus jalan sampai sekarang even PKP and sampai you boleh hit the top dalam water purifier? Ini saya bersyukur juga sebab PKP ni trafik pergi kepada online, jadi macam saya dah konsisten online sebelum PKP. Bila semasa PKP orang tak boleh keluar rumah, trafik banyak kepada online, saya ada saving. Saya selagi iklan saya tu boleh datangkan lead, saya on saja. Saya tak letak limit bajet saya. So sepanjang PKP ni memang sangat banyaklah saya spend untuk dapatkan leads, dan juga daripada leads tu akan menghasilkan sales lah. Okay, so what make you to terus jalan? Apa itu momentum, itu motivation yang ada? Motivation saya duit. Memang. Saya Selain daripada motivation lain, saya memang motivation saya itulah duit. Dengan duit saya nak
matlamat Okay. income saya tu memang untuk orang sekeliling saya. Alright, bagusnya. Kalau you win, semua orang pun win macam tu kan, Hafiz? Yes, betul. Yeah, so that's why you hari ni willing to share you punya secret bagi semua any sini. Yeah. So tadi ada orang tanya. Kos buat landing page berapa tu? Apa? Kos buat Hadi. landing page. Oh, kos buat landing page. Dia percuma sebab adik saya yang buatkan. Okay. Alright. So beside then tu Hafiz nak tanya, dalam another 6 months sekarang sebelum sampai end of 2021, apa maklumat atau apa achievement yang you nak dalam 6 bulan ni? Achievement di Selain daripada sales lah, selain daripada sales. selain daripada sales, achievement di mana, di Kuku ke? You sendiri, you punya achievement. Yeah. Achievement saya sekarang ni saya tengah buat projek pertanian dengan adik saya. So ada tanah, saya keluarkan modal lah banyak, ratakan, beli piping system, beli pump system, lepas tu beli anak pokok semua. Itu target projek saya sendiri ni lah tu sekarang ni. lah. Saya buat projek untuk keluarga saya, untuk adik saya. For your family. Yes. So your family bolehlah lebih relax and chill kan? Yes. Okay. Alright, I think Hafiz dah bagilah banyak tips and banyak momentum for you to keep going. So alright, thank you Hafiz. Thank you, right? Okay, thank you Yeah. juga. Okay, ya Rabbi. Thank you. Okay, selepas tu kita invite kita punya top NE seterusnya. Kita ada Miss Nikki Lee. Hai Nikki. Halo, saya Nikki. Hai. Bagi tepukan support untuk Nikki. Thank you. Alright. Okay. Nak start sharing sekarang Okay, morning dan selamat sejahtera saya kepada semua. Okay, terima kasih Kuku kerana bagi saya peluang buat Kuku Star ini sharing dekat sini lah. Okay, next. Saya Nikki Lee dari Seri Kembangan. Saya join Kuku pada tahun 2017 Oktober. So sebelum kerja Kuku, saya pernah kerja sebagai sales, Grab driver, lepas tu customer service, property agent pun ada dan juga courier service. Okay. Next. Okay. So semasa saya join Kuku, then company ada bagi insentif trip pergi ke Korea. Mula-mula saya pun tak yakin boleh dapat sebab kan masih baru. Lepas tu aku cuba just fight sajalah. Then lepas tu nasib baik keputusan saya ni boleh dapat satu tiket pergi. Free punya, wah, shock lah memang. Okay. Lepas tu next, saya nak dekat sini kan, saya ingin nak ambil kesempatan nak terima kasih kepada NCM JC Cha. Beliau memang seorang leader yang banyak kesabaran. Beliau juga selalu share strategi kepada saya macam mana nak buat sales kan. So I dekat sini, thank you JC. Okay. Lepas tu dan juga saya punya itu NM Barry Skui, saya pun nak terima kasih dia dekat sini. Beliau juga banyak bagi bantuan dan sokongan kepada saya. Misalnya cara macam mana nak handle customer, lepas tu cara macam mana nak buat selling dan closing lah. Dia memang banyak bagi masa untuk ajar saya lah.
Selain daripada itu, saya juga ingin terima kasih kepada customer saya. Walaupun kita tak selalu jumpa kan, tapi mereka percaya kepada saya dan ada yang selalu datang bawa makanan ke ataupun belanja saya minum ke, dan juga mereka akan recommend dia punya kawan ke saudara kepada saya. So memang aku sangat happy lah sebab customer yang kita tak selalu jumpa pun dia orang akan datang balik untuk cari kita juga. Okay. Ya, memang best. So dalam masa saya join Kuku, saya memang nak terima kasih kepada keluarga dan juga kawan saya kerana mereka sentiasa bagi sokongan 100% kepada saya. So the first lah saya join Kuku, aku tak hasil barang saya. Then kawan-kawan tahu saya ada jual, memang mereka akan automatic call saya dan sign up dengan saya lah. Sebab kita pun tak selalu beri barang dari kawan-kawan kan, tapi memang mereka pun sentiasa sokong saya. So saya pun memang kena terima kasih kepada mereka jugalah. Okay. Lepas tu pada masa pandemik ni, kita kan tak boleh pergi brainstorm. So tak apalah kan, kita cuba cari cara lain lah. Dan dekat sini saya ada share social media seperti Facebook ke, Instagram ke, ataupun WeChat. Dan assistance customer saya pun 2 hingga 3 minggu saya akan sharing itu promosi bagi mereka. So kalau mereka berminat kan, memang mereka akan call saya lah. Kita share sajalah. Dan kena bagi tahu juga mereka jangan marah lah, kita just sharing saja kan. Mana tahu ada rezeki, dia orang akan call kita untuk sign up kan. Okay. Last dekat sini, saya nak share adalah kita kan NE lagi. So kita kena percaya. Satu adalah never try, never know. Fight until end and always think positive lah. So wish you all good luck ya. Thank you. Alright, thank you Nikki. Thank you. Thank You you. can stop sharing dulu. Okay. Okay. Nikki, you pun dah lama dekat Kuku since 2017. Betul? Yes, betul. Yeah. So sebelum PKP ni, is it mainly you punya sales daripada offline? Offline pun ada, online pun ada. Dua-dua pun ada. Yes, So yes. apa the perbezaan you buat dekat PKP ni yang banyak sampai you boleh hit banyak sales dalam 1 bulan? Aku cari balik assistance customer lah. Sembang you dengan buat- mereka, tanya keadaan mereka, macam tu lah. You buat CRM lah, Client Relationship Management lah. Yes, To betul. follow up existing client. So Yes. dalam CRM ni, macam mana you buat untuk keep customer you close dengan warm? Selain daripada share like 2-3 minggu you share promosi bagi dia. Selain daripada tu, apa yang you buat? Sebab mostly you punya existing client kan follow you tahun 2017 kan sampai sekarang. Yeah. So what you make to keep them warm and close? Okay, macam ada perayaan, saya akan semua customer saya pun akan share wishing. Sometimes ada yang hari jadi kan, saya pun akan sharing juga. Lepas tu kalau yang pagi-pagi tu saya pun akan share morning kepada mereka lah. Tengok ada kawan bagi yang gambar cantik-cantik tu, saya pun akan share untuk bagi tahu mereka morning ke, ataupun tanya dia sudah makan ke belum lah. Tapi kan customer dah banyak, so akan pilih lah. Tapi tak akan yang ada miss punya. Ikut kiriran sajalah. Okay. Alright. I think thank you Nikki. Thank you. Thank you. Alright. Dan kita jemput, bagilah tepukan gemuruh for kita punya next sharer. Kita ada NE Roslina. NE Roslina.
Hai, Hi. selamat pagi. You ada sini. Okay. Ya, Alright. boleh Kejap, dengar I tak suara? boleh dengar. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Rose. Okay, sebenarnya saya dah join Kuku ni dah lama. Cuma saya tak fokus sebelum ni. Saya join Kuku Januari 7, 2020. Tapi saya tak ada macam fokus sangat lah. Sebulan saya jual 1 atau 2 macam tu. Sampai bulan 5, saya terfikir sebab saya nampak saya punya kawan actually, NM saya tu kawan saya lah sebenarnya. Sebab sebelum ni saya ada buat produk online, jual produk online dengan dia. Saya tengok dia setiap bulan konsisten buat 20. Jadi saya pun cakap, apa saya buat 1, dia boleh buat 20. Jadi saya macam fikir, saya kata mesti ada cara, mesti ada jalan, mesti ada cara macam mana dia boleh achieve 20. Jadi masa bulan 5 tu PKP lagi last year, saya terus je call saya punya kawan tu, saya cakap tak apalah saya nak buat serius lah, saya kata. Dan dia pun cakap, ya betul ke? Betul lah saya nak buat serius. Dan start daripada Mei bulan lepas, saya cuma buat 1 je. Bulan 5 tahun lepas. Dan bulan 6, saya terus start fokus, saya buat 30 unit net bulan 6 2020. Dari situlah saya start serius dalam Kuku. Dan the beauty, bila buat serius tu, income memanglah daripada 1 net ke 30 net tu memang besar lah income. Okay, saya kenalkan diri saya lah. Nama saya Sharifah Roslina daripada PJ. Sebelum ni saya buat online business produk dah 5 tahun. Saya juga buat produk sendiri. Tu memang saya punya line business lah. Memang saya suka buat sales sebenarnya. Itu je. Okay, next. Okay, NCM saya Hazri, Cik Hazri Zakaria. Dia selalu support saya lah sebab saya ni orang yang macam nak cepat je. Saya tak boleh tunggu lama-lama. Jadi saya selalu jugalah pressurekan Cik Hazri, tapi Alhamdulillah lah setakat ni dia memang bagi full support lah dekat saya. Dia sentiasa juga beri motivasi. Okay, NM saya Suraya binti Amran. Ni kawan saya lah daripada produk yang sebelum ni sampai sekarang kami kawan. The best about Suraya ni, dia orangnya sangat bercita-cita tinggi. Dia sentiasa support dan dia sentiasa bagi tahu tak apa, kita buat je. Tak kisahlah apa pun jalan, kita reda je. Okeylah, saya memang ikutlah cakap dia. Apa pun jalan, tak kira lah masa, kita akan buatlah sama-sama. Lepas tu dia memang seorang manager yang baiklah, sentiasa belanja makan sampai badan macam ni lah. Okay, next. Okay, daily routine saya kan semenjak PKP ni, sebelum ni memang saya selalu pergi booth jugalah. Masuk booth dekat mana-mana buat apa tu yang macam redah je tu, merembo. Tapi semenjak PKP dah tak boleh buat, jadi memang saya akan buat online lah juga. Sebab sekarang memang 100% online kan, dah tak boleh keluar rumah. Jadi sales tu daripada online. Lepas tu saya juga buat call existing customer. Sebab bila dah duduk rumah tak tahu apa nak buat, saya dah tak boleh duduk diam. Jadi saya memang akan call customer lah. Tanya dia macam mana, lepas tu saya akan introduce lah, cik kat rumah ada pasang penapis udara ke, ataupun nak tilam ke. Oh dia kata ada banyak produk keluar, ada banyak. So kadang-kadang memang adalah dia macam berminat nak beli penapis udara pula. So daripada situ sales saya jugalah. Lepas tu saya minta refer dari customer. Biasanya saya akan tanya macam ni, cik sekarang ni ada promosi RM66 kan, kok ada kawan ke, ada saudara mara ke, ada orang kata sepupu ke, makcik ke, mungkin ayah kat kampung, mak kat kampung tak pakai lagi,
bolehlah kita share RM66 ni. So dapat juga dari situ. Lepas tu saya ada banyak database sebab daripada saya punya customer produk. Dekat situ pun saya just share je dengan customer saya. Database tu memang banyak dapatlah sale. Okay, next. Ni saya selalu kalau sebelum ni saya memang selalu pergi kat mana-mana pasal Shopee Complex, saya akan set up lah saya punya online kedai online saya. Lepas tu pergi ambil gambar masuk dalam media sosial tu penting lah, dekat page atau dekat Facebook personal, bagi tahu yang kita ni wakil kuku. Tu penting sebab kalau boleh kita tawan lah dulu kita punya area, kawasan rumah kita. Sebab kadang jiran sebelah pun tak tahu yang kita jual kuku kan. So kita cerita je bila jumpa orang, saya buat ni, saya buat kuku, dah ada penampil saya, macam tu lah. Okay, next. Okay, ni yang saya katalah saya selalu pergi masuk dekat pasar raya. Saya suka jumpa orang sebenarnya, saya suka buat offline tapi sekarang dah tak boleh buat offline jadi saya buat calling. Tu yang buat saya macam, saya tak boleh kalau tak ada sale. Saya rasa macam tak senang duduk. Kalau tak ada sale sehari, tak ada customer ke, saya macam cari jugalah customer. Mesti ada customer. Okay, next. Not one very okay. Untuk overcome challenge ni, saya memang selalu rapat dengan NM saya lah sebab dia NM saya ni memang sale dia banyak. Sebelum ni lah masa dia jadi NE pun. Jadi daripada dia tu saya akan get close lah. Selalu minta dia macam mana dia buat sale, macam mana sebelum ni. Lepas tu tanya team juga, ada idea-idea yang bagus tak? Macam mana you all buat sale semua. Lepas tu saya share jugalah kalau saya merembu kat sini, saya up lah dalam team kan. Hari ni saya buat kat sini. Macam tu. Lepas tu kita macam sekarang kan PKP, jadi kita kena alert lah dengan keadaan sekeliling juga sebenarnya. Okay, next. Okay, macam motivasi untuk saya kan, pada saya lah, setiap masalah tu sebenarnya adalah peluang. Macam contoh sekarang masalah tak boleh nak jumpa customer. Tapi peluang dia, kita boleh buat online 100% daripada rumah. Kita boleh buat calling. Jangan bila tak boleh keluar, kita dah block. Tak boleh buat apa-apa. Sebenarnya mesti ada cara. Lepas tu, bila ada cabaran tu, mesti ada sebenarnya pelangi. Jadi kita cool je, kita terus je buat. Kita kena yakin lah. Setiap perkara tu mesti ada jalan. Walaupun susah, mesti ada jalan dia. Sebab kita ada 1001 jalan sebenarnya, bukan ada satu jalan je. Jadi kita find out 1001 jalan yang 1000 jalan lagi tu. Jangan fokus pada satu jalan. Kalau kita fokus satu jalan, kalau ada situasi dah berubah, kita dah stuck kat situ. Jadi kita jangan biarkan diri kita stuck dalam masalah lah. Kita kena keluar. Okay, next. Okay, success not the key to happiness. Kita kena rasa gembira dulu, kita rasa kejayaan. Kalau kita tak happy dan kita rasa tak happy, memang kita tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Sama juga kalau kita call customer ataupun WhatsApp dengan customer, kalau kita tak happy, customer boleh rasa kita. Jadi setiap kali kita WhatsApp customer, kita call ke, kita kena happy dulu. Untuk customer tu rasa kita memang ikhlas nak layan dia. Itu je. Terima kasih. Alright, thank you Rose. I nak tanya, you kata you tak boleh duduk diam Tak boleh. So setiap hari you akan cuba call client betul? Saya kalau satu hari saya tak cakap dengan customer, saya tak boleh lah. I see. So I nak tanya, bila you, okay, one day you call customer, you rasa berapa customer you akan call during PKP ni? Kalau call, saya call dalam 5 ke 10. WhatsApp tu saya blast lah. Biasa broadcast lah. So bila call dekat customer, share lah sikit tips apa yang you cerita dengan customer tu. Saya tanya apa sebab saya dengan customer, saya akan build up
kan antara sales dengan customer tahu. Saya akan build up macam kawan. Jadi saya macam kita tengoklah kalau makcik kita panggil dia makcik je. Saya tak panggil dia puan ke cik ke tak. Kalau dia bahasakan diri dia kakak lagi mesra kan. Jadi saya akan cakap dengan dia lah, kak apa khabar, okey tak? Tadi beli penapis air best tak? Dia kata best. Senang tak hidup sekarang? Senang dia kata kan. Jadi balik kerja dah tak payah masak air, anak pun pergi terus dia ambil air, best kan, itulah saya happy lah macam tu. Lepas tu saya tanya lah, kak mungkin ada kawan-kawan ke atau saudara mara akak ke dekat kampung ke kan, mungkin diorang tak pakai lagi, boleh share dengan saya lah, saya kata. Sebab akak dah senang kan hidup sekarang pakai penapis air, kita share je dengan orang lain. Mungkin orang lain pun nak rasa senang macam tu kan. Dia tak tahu pun kadang-kadang ada RM66 yang murah kan. Sebab kalau beli mineral water kat kedai pun dah mahal, betul tak? Satu kotak pun dah berapa? Tu dapat 1 dozen je. Tapi kita punya RM66 unlimited. Satu keluarga tu saya buat calculation lagi. Satu hari RM2, ada berapa keluarga dalam satu keluarga? 4 orang. So RM2 bahagi 4 lagi. Berapa sen je? Lepas tu dia, betul lah. Betul-betul lah. Boleh lah. Macam tu. Maksud tu sambil you buat call, sambil you ambil referral jugalah. Saya memang ambil referral lah sebab dari referral tu ada banyak sale lah dari referral. Itulah macam you roll you punya client punya data. So you ambil referral, you call lagi kan? Saya call. Memang mostly referral banyak daripada saya punya customer, existing customer. Okay. Alright, power ya Kak Rose, ada komen. Okay, thank you Rose. Alright. So, okay. I nak tanya, kita buat satu closing. I nak tanya kita punya top NE. Kita punya top NE hari ni Hafiz, Nikki dengan Rose. Mereka ni top untuk water purifier tau. Bukan kita kata dia punya figure memang kejut. Ada 40 net, 70 net, 60 net, 50 net. Memang tinggi dia punya net. So, tiga ni hebat-hebat dalam water purifier. So, I nak you orang share macam mana you ada apa tips untuk NE hari kita hari ni untuk fokus dalam water purifier. Macam mana you bagi tips mereka untuk jadi 70 net water purifier hari ni. Okay, kita start dengan Hafiz boleh? Ya boleh. Alright. So apa tipsnya? Okay, sekarang ni PKP, just company banyak buat kelas marketing online. So agent yang biasa buat offline tu try tukar mindset sekejap. Tukar mindset, senangnya dah dapat sales melalui online, senangnya dah dapatkan lead secara online, tukar dulu mindset. Sebab apa sekarang ni tak nak kita kena online, sebab tu company pun banyak buat apa kelas online untuk kita semua. So nanti mungkin sekarang ni dah vaksin dah banyak dos kedua, lagi berapa bulan kerajaan dah beri kelonggaran, waktu tu kita switch balik kita punya mindset kita kepada offline. Waktu tu pun mungkin sales saya pun mungkin akan berkurangan jugalah bila orang dah trafik dah terbahagi dua balik. Hafiz, macam mana you jual water purifier? Apa yang you punya punchline bagi customer so dia akan beli dengan you? Okay, saya punchline kenapa beli dengan saya lah kan? Alright. Water purifier lah. Macam mana you Okay, saya bina kepercayaan pertamanya daripada website. Lepas tu daripada website kepada dapat leads tu, saya beri secara detail lah. Daripada situ kalau boleh WhatsApp tu letak gambar sendiri, blue tick kena on, lepas tu last scene kena on. Daripada situ saya dulu pernah test juga. Kalau saya tak off blue tick, saya off blue tick, lepas tu saya letak gambar lain, senang tak close? Rupanya susah close. So itulah, dekat WhatsApp pun memainkan peranan. Okay. Thank you Hafiz.
Sambil kau tu, Nikki share macam mana you dapat close banyak water purifier. Apa punchline for you untuk customer? Okay, kalau semasa aku dekat brand store, so saya akan bagi flyers kepada customer lah. Kita kena rajin sikit lah. Orang lalu kita bagi sajalah. Mana tahu ada rezeki kan. Lepas tu ada kebanyakan pun datang dari existing customer. So mereka akan introduce kawan. Dan dalam 3-4 tahun ni saya memang rajin lah. Sebab hari-hari kena sembang dengan customer yang tak sama. Lepas tu sharing bagi tahu dia kita punya promosi baru, tanya kesihatan mereka tu. Lepas tu ada yang customer dia pun seorang boleh beli 3-4 unit sendiri sudah pakai dan beli bagi bapa, bagi mak mertua semua pun ada juga. So memang kita kena sentiasa sembang dengan customer lah. Jangan dah jual satu kali dan orang sudah hilang macam tu lah. Okay. Alright, thank you Nikki. Rose, Rose tadi you share kan you kira purata per day spending untuk air. Selain daripada tu, macam mana you close banyak water purifier? Saya close banyak, macam ada customer, sebelum saya WhatsApp dia ke, saya call dia ke, atau dia WhatsApp saya pasti set otak saya dululah. Saya pastikan saya mesti close dia. Saya close dia dengan knowledge lah. Biasa customer dia akan buat comparison. Saya nak beli kuku tapi saya nak compare dengan produk A. So saya akan bagi dia extra knowledge lah. Maksudnya macam apa beza air, kenapa dia perlu pilih kita. Sebab kita punya tangki kecil, yang kompetitor tu besar kan. Tapi kenapa perlu pilih kita? Saya akan bagi extra knowledge dan dia akan fikirlah. Bila dia fikir, memang mostly dia akan ambil kuku lah. Sebab knowledge tu penting. Dari segi air. Rose, macam mana you learn all this knowledge? Macam mana to handle objection ke, handle all this question? Macam mana you belajar? Sekarang ni kalau untuk penapis air, saya memang mahir dalam bercerita tentang ciri-ciri air. Saya ada knowledge tu. Jadi saya bukan jual penapis air, saya jual air sebenarnya. Jadi actually kenapa customer beli penapis air kuku? Sebab kita ada satu air yang sangat power, sebenarnya mineral. Jadi saya buka minda diorang kenapa kena minum air mineral. Jadi bila saya cerita dekat dia apa pH kita, lagi tinggi pH ke, lagi rendah pH ke, bila tinggi pH itu untuk merawat, bila lagi rendah pH itu adalah berasid. Jadi kuku adalah natural. So macam ni macam ni lah kan. So bila dia dapat extra knowledge, memang dia tak akan beli yang lain, dia akan beli kita punya. Saya memang pastikan dia beli kuku. Okay. Power ya Kak Rose ni. Alright, thank you Rose. Okay, since kita ada masa sedikit, I nampak banyak chat dekat chat room. Boleh tak volunteer, ada siapa-siapa yang nak tanya soalan bagi kita punya top NE, you bolehlah buka mic. So kita bagi dua volunteer, dua question. Tapi janganlah tanya yang technical punya. Tanya macam mana nak jual, nak dapatkan klien beli water purifier. So ada dua, boleh tak siapa volunteer nak tanya? Kita ada top NE sini tau. Mereka 1 bulan 60 net water purifier, 70 net water purifier. Siapa nak volunteer bagi mic? Buka mic. Tak ada ke? Hafiz, ada soalan for you. Macam mana follow up beratus-ratus leads prospect?
Dia leads tu, okay, dia mulanya leads akan masuk, dia akan bertanya-tanya dulu kepada kita. Okay, bertanya, lepas dah tanya-tanya tu, mereka biasa akan senyap. So, walaupun mereka senyap tu, ni lah, kita still hantarlah promosi-promosi terbaru. Lepas tu, kalau nak follow up tu, kita guna apps contact, kita tengok background dia. Kadang ada yang ejen-ejen jual produk lain ke kan, contoh produk kecantikan ke apa. So mindset dia orang ni macam mindset yang kena dia nak kau follow up aku dulu baru aku beli yang kau. So kita follow up macam tu lah. Saya mostly guna WhatsApp. Saya tak call sangat orang sebab saya memang jenis yang tak sangat berurusan secara by call lah. Saya memang banyak WhatsApp je. Kita just forward. Nanti dia dah block tu, dah lah. Dari satu tukar kepada WhatsApp business. Dekat WhatsApp business tu kita boleh guna label tau. So mana yang prospek, kita label lah prospek. So nanti dekat dalam WhatsApp kita je dah ada macam senarai untuk kita follow up. So tak perlulah nak catik-catik ke apa, macam tu lah, mudah lah. Okay. I think Hafiz, banyak orang nak tahu you Google Ads punya budget dalam sehari. You share lah Dia sikit. bajet sehari tu tak ada. Dia selagi saya tengok leads okay masuk, saya akan on lah. Cuma kalau saya dapat commission 4 angka lah saya spend. Kalau saya dapat commission 5 angka jugalah saya spend. Macam gitulah. Okay lah, a bit secret lah tu. Okay, I think kita ada satu question sini. Macam mana nak follow up dengan existing client? So, I rasa ni Rose yang paling best to answer. Rose, Follow macam up. mana existing client? Follow up dengan existing client, saya biasanya saya WhatsApp dulu. Ini yang tak beli ke atau yang dah beli? Dua-dua sekali lah, Rose. Okey, contoh kalau customer yang masih belum beli, saya akan bagi satu ayat NPL lah. Macam cik masih berminat ke nak dengan produk kuku, atau saya ada lagi info yang cik belum atau ada lagi info yang saya tak sampaikan komplit dengan cik. Saya akan tanya macam tu. Lepas tu ataupun saya ada tersalah cakap ke? Kan? Bila customer baca macam tu, dia akan respond. Tak adalah, awak okey, awak cakap okey. Tak ada, awak cakap semua okey, info semua tepat. Habis tu kenapa cik tak reply saya? Jadi ayat sedih kat situ kan. Tak ada, saya busy. Okey lah, kalau cik busy, maaflah sebab saya pun tak tahu cik tengah kerja ke tak kerja ke. Saya just nak share lah kan, sebab sekarang kita ada promosi lagi. Kalau cik nak, cik boleh dapatkan promosi sekarang. Lepas tu, dia kata masih ada lagi. Biasanya customer akan respon bila kita bagi ayat sedih sikit. Jangan kita plus kosong-kosong je, kita main emosi dia sikit lah. Kalau kita main emosi dia, biasa dia akan respon kita. Kalau kita blast kosong, dia block kita. So jangan bagi customer block kita lah. Itu saya. Yusari ada tanya, kalau blue tick je macam mana nak handle? Blue tick tu lah saya kena bagi ayat sedih. Tanya dia, cik maaf ganggu sebab saya ni hanya nak share je kebaikan kan. Kalau cik ada masa boleh WhatsApp saya. Kalau cik memang busy, maaflah saya ganggu cik. Kena main emosi dia. Sebab customer ni dia tak boleh kita macam paksa ke, tak ada. Jadi kalau kita main emosi, biasa dia akan reply. Memang dia akan reply. Banyakkan main emosi lah, ayat emosi. Okay. Alright. Thank you, Rose. Okay, Nikki. One question for Nikki. Kalau start ni yang baru-baru join kita, yang bulan 2 bulan ni yang baru-baru join us, apa ada tips-tips untuk mereka untuk able to draw water purifier dengan bagus? Baru any tips-tips. Kalau ini yang baru masuk, so paling penting adalah itu knowledge lah. Kamu kena faham apa kebaikan kita punya kuku penapis air. You kena faham dulu dan you kena baru kamu ada yakin nak jual barang sendiri.
then jangan terlalu hasil nak promote you punya barang lah. Sebab kita punya air kan dia kira alkaline kan. So itu memang kebaikan untuk badan kita. Lepas tu bagi tahu dia jangan minum terlalu high itu alkaline lah. Itu macam sudah tengah minum correct. So paling penting adalah you kena tahu kebaikan produk kita baru yakin nak promote kepada customer loh. Okay. Thank you, Nikki. Alright. I think hari ni punya banyak hebat. 3 kita punya top NE. Bagi mereka satu tepukan gemuruh. Thank you for them to share untuk kita hari ini. Alright. I Cherry. ada nampak banyak. Cherry, Terus. satu tips lagi untuk sekarang punya situasi ya. Sekarang COVID, ramai orang demam kan. Jadi actually air kuku kalau yang mana demam boleh ambil air kuku yang sejuk tu basuh kepala. Sebab air mineral boleh serap herba panas dalam badan. Wow, lagi satu tips hebat daripada Kak Rose ni. Apa yang demam dekat rumah boleh ambil air kuku yang sejuk tu basah kepala. 2 kali 3 Bagus kali. sangat. Nanti panas badan akan serap herba terus sejuk badan. Try. Tekan dekat chat. Thank you Rose bagi tips yang best ni. Boleh bagi tahu customer. Betul. Ini tak tipu punya. Okay.